Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Kamaruzaman bin Kamaruddin, pensyarah subjek pembelajaran dan perkembangan pelajar KPP 3014 dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tugasan berkumpulan kami di bawah tajuk Pengurusan Emosi Pelajar di Sekolah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang, iaitu Nor Azwana binti Misrani, Nor Fadlin Ashikin binti Suzaini, Intan Shazlina binti Muhammad Anwar, Nurul Ain Fasihah binti Wahab, Nor Shifa Syahirah binti Mat Amran, Nor Zuhaili binti Hurairah, Cik Nor Hurin Jannah binti Cik Muhammad, Quratu Dayana binti M. Sahrani dan saya sendiri Nor Razana Atirah binti Abdul Razak dan akhir sekali Nor Sakinah binti Mujmal. Seterusnya, berikut merupakan isi kandungan penulisan yang telah kami sediakan. Penulisan ini merangkumi beberapa tajuk berkaitan pengurusan emosi pelajar di sekolah termasuklah pengenalan tajuk, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi pelajar di sekolah, kesan-kesan pengurusan emosi pelajar kepada pelbagai pihak, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelbagai pihak untuk menguruskan emosi pelajar dengan efektif di sekolah, langkah-langkah pengurusan emosi pelajar yang efektif untuk dilaksanakan di sekolah, langkah-langkah pengurusan emosi pelajar mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, kesimpulan keseluruhan tajuk, rujukan serta lampiran. Seterusnya, berikut merupakan maklumat diri panel yang telah kami temuduga. Kami telah menjalankan temuduga pada 28 November 2020, iaitu pada hari Sabtu, dan berikut merupakan serba ringkas mengenai panel kami, iaitu panel yang pertama adalah Encik Hanif Rabani bin Mujmal. Beliau merupakan seorang guru disiplin di Semak Bentung, Pahang, merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar selama 4 tahun. Panel yang kedua ialah Puan Rosinah binti Sadri. Beliau merupakan kaunselor di Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Kancung Darat, Selangor, merupakan alumni UPSI dan mempunyai pengalaman mengajar selama 13 tahun. Kami telah memperoleh banyak input dan maklumat-maklumat terbaru yang sangat menarik yang dapat kami gunakan dalam penulisan ilmiah kami ini. Seterusnya, saya Nor Razana Atira binti Abdul Razak akan menerangkan serba ringkas mengenai pengenalan tajuk pengurusan emosi pelajar di sekolah. Menurut Fariza Maksyam 2005, emosi merupakan bangkitan perasaan dan rasa dalaman hasil tindak balas seseorang terhadap suatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang berlaku seperti emosi takut, marah, kecewa, gembira, suka dan kasih sayang. Emosi juga ialah satu reaksi dalaman yang mempunyai kualiti ekspresif dan mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan, dapat saya huraikan melalui penyataan ini bahawa emosi ini mencerminkan watak seseorang. Apabila mereka mampu menguruskan emosi mereka dengan baik dan menguruskan emosi mereka dengan baik, sudah tentu mereka akan mendapat hasil yang baik ataupun kehidupan yang baik. Terdapat beberapa jenis emosi yang menggambarkan diri manusia. Sebagai contohnya, emosi sedih, gembira, ketawa, malu dan sebagainya. Emosi-emosi ini menggambarkan diri mereka sekiranya mereka berada dalam keadaan sedih. Mereka perlu mengawal emosi tersebut untuk menjadikan hasil emosi mereka itu berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya, pengurusan juga didefinisikan sebagai proses memantau dan menyelaraskan sumber dengan cekap dan berkesan selaras dengan matlamat organisasi. Seperti yang kita lihat dalam ayat ini bahawa proses memantau, pengurusan merupakan satu proses menyelaraskan sumber-sumber. Sumber-sumber ini merujuk kepada emosi tersebut. Jika kita mampu menguruskan emosi dengan baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Justru, mengapa kami memilih tajuk pengurusan emosi ini? Kerana kami merasakan bahawa para pelajar pada hari ini mereka tidak mampu menguruskan emosi dengan baik. Justru, sekiranya
Bila mereka tidak mampu menguruskan emosi dengan baik, mereka juga tidak mampu fokus dalam pelajaran. Terdapat banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelajar-pelajar ini. Justru dalam penulisan ini akan menceritakan dengan lebih lanjut, akan menghuraikan dengan lebih lanjut mengapa mereka tidak mampu menguruskan emosi dengan baik, apakah kesan sekiranya mereka mampu menguruskan emosi dengan baik dan sebagainya. Sebagai contohnya, apabila kita lihat, sekiranya seorang pelajar itu merasakan bahawa orang sekeliling mereka sentiasa memberi perhatian kepada mereka dan seterusnya membantu mereka menguruskan emosi dengan baik, para pelajar ini mampu fokus dalam pelajaran dan apa-apa jua bidang yang mereka ceburi dengan baik kerana mereka mampu mengawal emosi mereka dengan baik kerana mereka merasakan mendapat perhatian yang lebih daripada orang sekeliling. Jadi, peranan orang sekeliling untuk membantu pelajar ini untuk menguruskan emosi mereka dengan baik adalah sangat penting. Apabila mereka merasakan mendapat perhatian yang istimewa daripada orang sekeliling, mereka mampu mencapai kecemerlangan dalam pelbagai aspek, tidak kiralah sama ada akademik, kurikulum, akhlak dan sebagainya. Walaupun mereka bukan berada di sekolah dan perkara ini akan mempengaruhi masa hadapan mereka juga. Justru, hubungan pengurusan emosi ini beri makna yang jelas kiranya seorang individu itu mampu menguruskan emosi dengan baik, efektif, mereka akan mendapatkan proses dan hasil yang positif juga. Nama saya Nur Azwana binti Misroni. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan beberapa faktor pelajar mengalami masalah emosi. Faktor yang pertama ialah keadaan sekeliling. Bagaimana keadaan sekeliling? Keadaan sekeliling yang biasanya dimaksudkan ialah keadaan semasa keluarga, rakan-rakan, orang awam dan lain-lain. Contohnya, seseorang pelajar itu mempunyai keluarga yang terlampau sibuk dengan urusan pekerjaan sehinggakan pelajar tersebut kurang dipantau dan kurang kasih sayang. Keadaan sekeliling juga sedikit sebanyak dapat mempengaruhi pelajar dalam membuat keputusan dan tindakan sama ada ianya memberi impak yang baik ataupun buruk terhadap diri sendiri dan orang sekeliling. Baiklah, faktor yang kedua yang menyebabkan pelajar mempunyai masalah emosi ialah pengaruh media sosial. Di mana pengaruh media sosial ni akan menyebabkan emosi pelajar terganggu kerana terdedah dengan pelbagai perkara baru yang dilihat di media sosial yang lebih menarik perhatian mereka. Oleh itu, mereka tidak dapat fokus terhadap pelajaran dan berasa tidak bersungguh dalam pelajaran. Sebagai contoh, pelajar terlampau leka dengan media sosial dan permainan atas talian seperti PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Dengan itu, emosi mereka terganggu kerana pelajaran adalah perlu diutamakan berbanding permainan atas talian yang menjadi kegemaran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syazlina binti Muhammad Anwar. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan faktor-faktor timbul masalah dalam pengurusan emosi pelajar. Okey, faktornya adalah persekitaran keluarga iaitu kurang kasih sayang. Kebanyakan ibu bapa terlalu terikat dengan tuntutan kerja, namun perlu diingatkan bahawa emosi anak-anak adalah perkara yang terpenting yang perlu diberi perhatian oleh mereka. Okey, ibu bapa merupakan insan yang bertanggungjawab dalam memainkan peranan mereka untuk mengawal emosi anak-anak mereka. Ibu bapa juga merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. Oleh itu, ibu bapa lebih memahami perasaan dan kehidupan seharian anak-anak. Kebanyakan ibu bapa lebih mementingkan kerjaya mereka berbanding dengan tanggungjawab mereka dalam penjagaan anak-anak. Kekurangan masa ibu bapa untuk diluangkan masa bersama anak-anak kerana tuntutan kerja di rumah ataupun di pejabat pastinya merumitkan lagi keadaan emosi anak-anak.
Hal ini adalah kerana anak-anak yang tertekan boleh mendapat penyakit seperti kemurungan, kebimbangan, darah gemuruh, panik dan juga penyakit was-was yang juga dikenali sebagai obsessive compulsive disorder. Oleh itu, ibu bapa perlu peka terhadap kesihatan mental anak-anak. Terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak-anak ke kelas tambahan ataupun kem tertentu bagi memastikan masa mereka terisi dengan baik. Keadaan itu menyebabkan anak-anak memberontak atau menyendiri yang akhirnya mengganggu perkembangan emosi dan sosial anak-anak. Antara solusi yang baik dalam faktor persekitaran keluarga kurang kasih sayang ini adalah melalui ikatan yang kukuh dan jalinan emosi antara anak-anak dan ibu bapa. Hal ini adalah kerana ia mempunyai kesan yang lebih besar kepada pembelajaran serta perkembangan emosi dan kesihatan mental anak-anak. Anak-anak merupakan kumpulan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan tumpuan dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka sendiri, bukannya hanya mendapat keperluan dan kemahuan mereka sahaja. Bertepatan dengan Pensyarah Jabatan Sekretari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Abdul Hamid Abdul Rahman berkata, sekiranya dibiarkan, tekanan itu boleh menyebabkan mereka menghadapi masalah mental. Oleh itu, ibu bapa perlu peka terhadap masalah ini. Seterusnya adalah faktor semangat inquiry ataupun sikap ingin tahu. Dalam konteks pembinaan sahsiah yang baik dan tingkah laku serta perkembangan emosi pelajar, pada usia mereka memang secara semula jadi mereka mempunyai semangat dan sikap ingin tahu yang tinggi. Pelajar berada pada tahap tumbesaran dan perkembangan minda seiring dengan umur mereka. Mereka memerlukan semangat inquiry yang tinggi untuk mengambil tahu tentang perkara yang berada di sekeliling mereka ataupun yang berada di luar kawasan mereka. Sikap inquiry dalam diri pelajar juga boleh diambil impaknya daripada sudut positif. Sikap ingin tahu dalam diri pelajar akan melahirkan pelajar yang celik akal. Mengapa saya katakan akan melahirkan pelajar yang celik akal adalah kerana ia melibatkan dua perkara iaitu pengurusan emosi dan perkembangan kognitif pelajar secara seimbang. Namun begitu, pelajar mestilah mendapat motivasi dan kata-kata semangat yang baik agar emosi pelajar tidak terganggu. Kerana sikap ingin tahu ini turut berkemungkinan memberi tekanan kepada pelajar kerana faktor sekeliling mereka. Perkembangan pelajar melalui sikap ingin tahu memerlukan perhatian dan bantuan guru dan juga ibu bapa dengan baik. Oleh itu, ibu bapa dan guru perlu bersikap lebih realistik mengenai keupayaan pelajar pada usia mereka kerana hampir semua berfokus kepada dirinya dan mempunyai kefahaman sedikit mengenai emosi dan pemikiran orang lain. Sekian, terima kasih. Kesan pengurusan emosi terhadap guru. Yang pertama, sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik kerana ia dapat mengawal keadaan dan suasana di dalam kelas dengan menggunakan emosi yang stabil. Oleh itu, sebagai seorang pendidik yang menjadi idola kepada pelajar, seharusnya mempunyai kawalan emosi yang stabil agar dapat memiliki suasana yang kondusif ketika sesi pengajaran dilakukan. Yang kedua, guru dapat mengaplikasikan pelbagai cara pengajaran yang kreatif dan inovatif bagi menarik minat dan perhatian pelajar. Oleh itu, guru memerlukan kemahiran, keupayaan
dan kebijaksanaan untuk menangani serta memerlukan tahap pengurusan emosi yang tinggi. Kesan pengurusan emosi terhadap bula ialah meningkatkan hubungan yang baik dengan orang lain dan masyarakat sekeliling. Pengurusan emosi yang stabil dapat mengawal perasaan dalam sesuatu perkara dan perhubungan, tidak kira dengan rakan kerja, jiran atau sebagainya. Yang kedua, dihormati oleh orang sekeliling. Hal ini kerana mereka jujur, empati, fleksibel dan berterus terang semasa perbincangan dan mudah bergaul serta mempunyai kemahiran berkomunikasi dan sosial yang bagus ketika berlakunya permasalahan dan ingin menyelesaikan masalah dengan aman dan tenteram tanpa ada unsur-unsur negatif yang berlaku. Kesan pengurusan emosi terhadap pelajar. Yang pertama, kesedaran diri. Okey, kesedaran diri ini pelajar akan mengetahui dan memahami antara emosi, fikiran, kelakuan dan reaksi terhadap perasaan yang dialami. Pelajar akan mendapat kesedaran diri kerana telah memahami dan mengenali emosi dan perasaan mereka sendiri. Oleh itu, apabila pelajar ini sedang beremosi, mereka harus sedar perasaan yang mereka hadapi itu sama ada mereka akan sedar sama ada perasaan mereka itu sedang marah, sedih ataupun takut. Okey, yang kedua, kawalan diri. Kawalan diri ini mengawal atau menanggung emosi sendiri dan mampu mengawal atau mengurus secara rasional dengan sebarang situasi atau desakan dalaman diri seperti mendengar bisikan dalaman. Okey, oleh itu kita boleh lihat jika seorang pelajar itu tidak dapat mengawal emosi, dia akan memberontak dan mempamerkan emosi yang mereka hadapi. Okey, yang ketiga, motivasi diri. Ia memberi kecenderungan emosi yang boleh memimpin dan membantu mencapai matlamat. Okey, motivasi diri ini merupakan kebolehan kepada pelajar untuk bertahan apabila berhadapan dengan halangan yang boleh menyebabkan seseorang pelajar itu beremosi. Okey, yang keempat, empati. Empati ini boleh menyerap pelajar akan mendapat menyerap perasaan empati dalam diri mereka. Empati ini boleh memberi kebolehan kepada pelajar untuk memahami perasaan dan masalah orang lain. Contohnya, seorang pelajar itu dapat rasa apa yang orang lain rasa dan melakukan apa yang sewajarnya dilakukan, berfikir dan bertindak dari sudut pandangan orang lain dan menghargai perbezaan perasaan atau pendapat orang lain mengenai sesuatu perkara. Okey, kesan pengurusan emosi terhadap ibu bapa. Yang pertama, mewujudkan komunikasi yang positif terhadap ibu bapa, antara ibu bapa dan pelajar. Okey, kesan pengurusan emosi terhadap ibu bapa antara ibu bapa dan anak ialah dapat mewujudkan komunikasi yang positif kerana ia mampu membantu seorang pelajar itu mencapai dengan lebih jelas akan keinginan dan matlamat mereka. Apabila ibu bapa jelas dan memahami kehendak dan kemahuan anak, maka ibu bapa akan lebih berusaha untuk mencari sumber bagi memenuhi keperluan mereka. Dan itu komunikasi positif antara ibu bapa dan anak wujud jika ibu bapa meluangkan masa dengan memberi perhatian kepada keluarga. Maka emosi anak-anak ini akan terjaga dan memberi kesan yang positif terhadap emosi mereka. Yang kedua, sokongan sosial. Okey, sebagai ibu bapa hanya mahu memberi yang terbaik kepada anak-anak. Ibu bapa perlu mengurus emosi anak-anak dengan memberi sokongan sosial kepada mereka. Sebagai contoh, ibu bapa perlu memberi penghargaan dalam apa jua bentuk. Hal ini, penghargaan merupakan salah satu bentuk sokongan sosial yang mampu meningkatkan keyakinan diri pada diri seseorang. Jika seorang anak dalam keadaan emosi yang tidak stabil, jadi apabila ibu bapa ni memberi penghargaan seperti memuji mereka,
maka emosi mereka kembali pulih dan baiklah wujud perasaan gembira tersebut. Dan mereka rasa disayangi dan tidak terabai dan tidak diabaikan. Oleh itu, sokongan sosial dan dorongan ibu bapa kepada anak ini amat penting dan memberi kesan terhadap pengurusan emosi. Terima kasih. Saya Nur Zuhaili binti Hurairah ingin membentangkan tentang cabaran yang dihadapi guru bagi mengawal emosi pelajar. Definisi cabaran. Cabaran merupakan ujian atau halangan dan masalah yang dihadapi oleh seseorang individu dalam memastikan keberkesanan tugasan harian. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengawal emosi pelajar. Yang pertama, guru diabaikan dan dipulaukan oleh pelajar semasa dalam kelas. Kerana sifat guru tersebut yang bersifat terlalu garang dan terlalu tegas dalam mendidik anak-anak murid mereka. Jadi, murid tersebut tidak menyenangi ataupun kurang menyenangi perbuatan guru itu. Yang kedua, harta benda guru dirosakkan oleh pelajar. Mungkin kerana pelajar itu bersifat dendam kepada guru tersebut, sehingga mereka mencalahkan kereta guru, memancitkan tayar dan sebagainya. Yang ketiga, cabaran guru ialah dalam membantu masalah emosi murid supaya pelajar lebih tenang dalam pembelajaran. Lebih-lebih lagi dalam musim COVID ini, pelajar belajar dari rumah. Jadi guru perlulah sentiasa memberi nasihat dan motivasi agar pelajar sentiasa stabil dalam emosinya. Dan yang keempat, guru berhadapan dengan faktor diri pelajar dan latar belakang pelajar itu sendiri. Contohnya pelajar itu kurang kasih sayang daripada keluarga. Jadi pelajar itu bergaul dengan pelajar-pelajar yang bersifat negatif. Jadi guru itu perlulah mengawal perbuatan mereka dan mengawal emosi mereka supaya mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang negatif. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah cabaran-cabaran yang biasa dihadapi oleh ibu bapa bagi mengawal emosi pelajar di sekolah adalah yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Sebagai mana kita tahu, selain ibu bapa, kawanlah yang menjadi tempat untuk mereka meluahkan perasaan, berkongsi masalah dan sebagainya. Namun begitu, kesilapan dalam memilih rakan ini juga dapat mempengaruhi tingkah laku dan emosi mereka. Okey, yang kedua adalah pengaruh penggunaan teknologi. Apabila anak-anak ini terlalu obses ataupun terlalu ikut trend-trend teknologi kini, ia juga menjadi satu cabaran bagi ibu bapa untuk mengawal emosi dan tingkah laku belajar dengan betul. Baiklah, yang selain itu, seterusnya antara cabaran yang lain adalah ruang masa ibu bapa bersama anak-anak ini tidak mencukupi kerana mereka terlalu sibuk dengan hal masing-masing sehingga kan masalah anak-anak ini terabai. Yang terakhir adalah harapan ibu bapa untuk melihat kejayaan anak-anak ini terlalu tinggi menyebabkan anak-anak ini menjadi tertekan untuk memenuhi syarat-syarat yang ibu bapa tentukan. Setakat itu saja, itulah cabaran yang untuk ibu bapa. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada langkah-langkah pengurusan emosi dalam kalangan pelajar. Seperti yang kita ketahui, emosi merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Emosi dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan seseorang. Sekiranya emosi seseorang itu stabil, maka sikap dan perlakuannya juga akan ke arah yang lebih positif. Namun, sekiranya emosi seseorang itu tidak stabil, maka sikap dan perlakuannya juga akan menjadi negatif. Malah, sikap itu juga akan memberi kesan negatif kepada mereka yang berada di sekeliling individu berkenaan. Dalam hal ini, peranan guru kaunseling adalah sangat penting, di mana guru kaunseling ini perlu menyebarkan info daripada unit bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. Info berkenaan boleh disebarkan melalui medium sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan Telegram. Guru kaunseling juga perlu menyebarkan info terkini berkaitan akademik, emosi dan sebagainya. Sebagai contoh, info berkaitan dengan kesejahteraan dan keseimbangan mental.
Seterusnya, guru kaunseling juga boleh melakukan kajian melalui borang soal selidik. Pelajar perlu mengambil saringan minda sihat dengan menggunakan ujian depression, anxiety, stress skill ataupun lebih dikenali sebagai DASS dan soal selidik gaya tindak. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan serta tahap daya tindak pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Fadlin Ashikin binti Suzaini, pemegang kad matrik di 2019-1089615. Okey, saya akan meneruskan kepada langkah-langkah dalam pengurusan emosi dalam kalangan pelajar. Okey, langkah kedua adalah gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam memastikan emosi para pelajar berada dalam keadaan stabil. Gaya pembelajaran bermaksud bagaimana seseorang itu belajar. Oleh itu, gaya pembelajaran seseorang dapat didefinisikan sebagai kaedah pembelajaran yang bertindak dengan persekitarannya agar dapat memproses, mentafsir dan memperoleh maklumat, ilmu pengetahuan ataupun kemahiran yang diingini oleh seseorang. Gaya pembelajaran yang sesuai dengan diri seseorang pelajar akan memudahkan pelajar untuk menerima sesuatu yang dipelajari. Sebagai contoh, gaya pembelajaran yang kesan adalah mengaplikasikan kaedah pembelajaran kognitif. Emosi pelajar akan berada dalam keadaan yang baik sekiranya mereka mengetahui tujuan mereka mempelajari sesuatu subjek itu. Oleh itu, pembelajaran akan berjalan dengan efektif sekiranya pelajar mengerti objektif yang ingin dicapai. Selain itu juga, pelajar tidak akan mengalami kekeliruan dalam memahami sesuatu subjek sekaligus dapat mengelakkan daripada tekanan emosi seperti stres dalam memahami pembelajaran tersebut. Oleh itu, gaya pembelajaran yang sesuai merupakan salah satu elemen penting dan memberi impak positif terhadap emosi para pelajar. Langkah terakhir dalam pengurusan emosi pelajar adalah pendekatan meluahkan perasaan. Pendekatan saling mengambil berat dan memberi perhatian antara satu sama lain membantu menitik beratkan penjagaan kesihatan mental dan emosi. Kadangkala para pelajar hanya ingin perasaan mereka didengari. Kebiasaannya, pelajar perempuan dan pelajar lelaki mempunyai pendekatan yang berlainan dalam meluahkan perasaan. Pelajar perempuan lebih suka berkongsi masalah dengan keluarga berbanding rakan sebaya, manakala pelajar lelaki adalah sebaliknya. Pelajar lelaki lebih suka berkongsi masalah dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Namun begitu, pemilihan rakan sebaya yang betul adalah penting kerana rakan sebaya didapati banyak menyumbang tekanan dalam kalangan pelajar. Oleh itu, kedua-dua pelajar lelaki dan pelajar perempuan lebih gemar mengambil pendekatan meluahkan perasaan secara lisan. Strategi seperti ini perlu dipantau kerana pelajar dapat meluahkan perasaan secara rasional dan bukannya dengan emosional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Sakinah binti Mujmal. Saya akan membentangkan tentang pengurusan emosi pelajar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah konsep kecerdasan emosi menerusi Al-Quran? Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak perhatikan?
Surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Kemudian diperkukuhkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, di antara kalian yang paling mengenal Tuhannya adalah yang paling mengenal dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengajaran daripada ayat Al-Quran dan hadis tersebut ialah: pertama, kepentingan memelihara dan mengurus jiwa. Kedua, akhlak mulia merupakan natijah iman yang sebenar. Kerana tidak bernilai iman seseorang itu tanpa disertai dengan akhlak yang mulia. Seterusnya, kita pergi kepada apakah konsep kecerdasan emosi mengikut As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda bahawa peranan ibu bapa itu sendiri sangat penting dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Ada 4 tahap. Tahap pertama, umur anak-anak dari bayi sehingga 6 tahun. Rasulullah SAW menyuruh ibu bapa untuk memanjakan, mengasihi dan menghargai anak-anak dengan kasih sayang, iaitu dengan cara lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Tahap kedua, umur anak-anak 7 sehingga 14 tahun. Ibu bapa haruslah menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggungjawab. Tahap yang ketiga, umur anak-anak 15 sehingga 21 tahun. Ibu bapa harus mendekati dan berteman dengan anak-anak. Contohnya, bertanya khabar anak bagaimana di sekolah, bertanya dengan siapa dia berkawan. Tahap yang keempat, umur anak 21 tahun ke atas. Pada tahap ini, ibu bapa harus memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada anak-anak untuk mereka membuat keputusan sendiri. Secara keseluruhannya, kita boleh lihat bahawa Rasulullah SAW sangat mementingkan cara dan kaedah yang terbaik mengikut tahap umur anak-anak kerana berkait rapat dengan emosi anak-anak. Oleh yang demikian, pelajar hari ini iaitu orang muda yang bakal memimpin negara perlu dididik, diasuh dan dibimbing dengan pendidikan yang berterusan berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya dapat melahirkan insan yang cerdas emosi, bertanggungjawab, berakhlak dan memberi manfaat kepada masyarakat khususnya, insya-Allah. Baiklah, akhir sekali apa yang dapat saya simpulkan perbincangan kita pada hari ini bahawa pengurusan emosi pelajar ini adalah sangat penting untuk dititikberatkan oleh pelbagai pihak. Hal ini demikian kerana apabila pelbagai pihak memainkan peranan yang penting terhadap pengurusan emosi pelajar ini, sudah tentu para pelajar akan dapat mengurus emosi mereka dengan baik. Malahan, apakah kebaikan apabila seorang pelajar itu mampu mengurus emosi mereka dengan baik? Mereka mampu menjadi seorang pelajar yang lebih disiplin dan bertanggungjawab apabila pengurusan emosi mereka dalam keadaan yang stabil. Kerana mereka tahu apakah tujuan mereka hadir ke sekolah, apakah tujuan mereka belajar. Tujuan tersebut adalah untuk mencapai kecemerlangan serta membahagikan kedua ibu bapa mereka. Malahan, apabila mereka mampu menguruskan emosi dengan baik juga, mereka akan menghalang diri mereka daripada melakukan masalah-masalah disiplin. Jadi, para pelajar ini mampu mengurus emosi dengan baik, seterusnya akan terhindar daripada salah laku disiplin dan akan menjadi seorang individu pelajar yang baik yang mampu menyenangkan hati semua pihak. Justru akhir sekali, pelbagai pihak perlulah mainkan peranan yang sangat penting untuk mengawal dan mengurus emosi pelajar, terutamanya golongan yang sangat dekat dengan pelajar. Seterusnya, berikut merupakan sebahagian daripada rujukan yang telah kami gunakan dan sebahagian lagi kami telah letakkan dalam laporan penulisan. Berikut merupakan link video temu bual bersama kaunselor dan guru disiplin, link slide pembentangan, link video pembentangan. Ini merupakan gambar yang sempat kami ambil ketika menemu ramah kedua-dua panel. Ini Encik Hanif Rabbani dan ini Puan Rosina. Wajah-wajah keceriaan daripada mereka. Dapat kita lihat gambar-gambar keriangan mereka yang sedang khusyuk
mendengar maklumat, info-info berguna daripada kedua-dua panel. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Kamaruzaman bin Kamaruddin dan rakan-rakan sekalian yang telah banyak membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.